Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hanif Ramadhani dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Tajuk pada hari ini ialah Islam sebagai akidah, dan bersama saya ada dua ustaz yang akan menerangkan Islam sebagai akidah, iaitu Ustaz Adam dan Ustaz Akif. Mempersilakan. Okey Ustaz, boleh tak terangkan apa itu Islam sebagai akidah? Boleh. Islam sebagai akidah ialah Islam merupakan cara hidup yang benar untuk sepanjang zaman, setiap tempat dan akan tetap sesuai hinggalah ke hari akhirat. Syarat pertama bagi mereka yang memilih Islam sebagai mizan adalah akidah yang benar dan sah. Akil. Bagaimana cara untuk menentukan akidah itu benar dan sah? Bagus juga soalan itu. Al-Quran dan Sunnah merupakan pentunjuk buat seluruh umat manusia. Jadi, dengan mengikut ajaran dan cara yang dipandukan dalam Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW adalah penentuan akidah yang benar dan sah. Kenapa akidah penting? Akidah begitu penting kerana ia adalah pegangan manusia yang menentukan cara fikiran dan apa tindakan. Akidah Islam mengejar penentuan untuk berfikir secara bijaksana dan kuat menghadapi segala bantuan ucapan dalam kehidupan. Dengan memegang akidah Islam, seorang itu perlu beriman dan yakin dengan bersungguh-sungguh bahawa Allah sebagai pencipta alam ini. Orang yang memegang akidah Islam meyakini dan mempercayai dan bersungguh-sungguh bahawa alam ini diciptakan oleh Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa. Maha Berkuasa mencipta. Renungkan firman Allah. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkat kepadanya. Jadilah, maka terjadilah ia. Surah Yasin ayat 82. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah kedua-keduanya itu telah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Surah Al-Anbiya ayat ke-22. Allah telah mengutuskan Rasul dan kitabnya. Allah telah mengutuskan para Rasul dan kitab-kitab untuk panduan manusia seluruhnya. Tujuannya adalah memberitahu manusia mengenai keesaan Allah dan mengajar manusia mengenal Allah dan meyakini Allah sahaja yang berhak disembah. Menyedarkan manusia tentang matlamat kewujudan mereka di dunia ini. Memberitahu ke mana pula akan dituju selepas hidup di dunia ini. Sebagai seorang Muslim, kita juga wajib beriman bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan Nabi yang terakhir. Perutusan baginda telah dipertangguhkan oleh Allah SWT dengan mukjizat terbesar hinggalah hari ini, iaitu Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat ke-36.
Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembelahan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja dan jauhilah tauhid. Matlamat hidup manusia adalah untuk mengenal Allah. Mengenal Allah adalah melalui sifat-sifatnya. Seterusnya ia akan menimbulkan ketaatan dan pengabdian diri hanya kepada Allah semata-mata. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghadapi supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi kukuh. Yang keempat, setiap amalan baik atau buruk akan diberikan ganjaran oleh Allah. Syarat adalah balasan dan ganjaran yang disediakan bagi mukmin yang taat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-82. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan mengenai syurga menerusi sabda baginda yang bermaksud dindingnya terdiri daripada emas dan perak. Lantainya kasturi yang harum semerbak. Tahanannya za'afron dan batu kerikilnya mutiara dan yakut. Siapa yang masuk ke dalamnya akan berasa senang dan tidak sedikit pun berasa susah. Dia kekal di dalamnya dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak akan lusuh dan dirinya sentiasa mudah. Hadis riwayat Bukhari. Neraka adalah balasan setiap bagi orang kafir dan sesiapa sahaja yang melakukan larangan Allah. Firman dalam surah Al-Anbiya ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki fi nar jahannam khalidina fiha ulahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir iaitu ahli kitab dan orang musyrikin akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Rasulullah pernah menerangkan mengenai keadaan api neraka menerusi sabda mereka yang sabda baginda yang bermaksud, api kamu yang membakar adalah satu bahagian daripada 70 bahagian daripada neraka jahanam. Riwayat Bukhari dan Muslim.
Muslim yang mengambil akidah sebagai pegangan hidup akan tabah menghadapi ujian dan pencaruba pencaruba dunia. Ini kerana iman mereka tetap dan diri mereka yakin kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Esa dan Maha Berkuasa. Majlis dirakamkan ribuan terima kasih atas ucapan yang disampaikan oleh kedua ustaz sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua ustaz tadi menjadi panduan dan pegangan kita semua untuk kecemerlangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengakhiri majlis ini dengan selawat. Mari kita mengakhiri majlis ini dengan selawat. Sallallahu Wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasallam.